Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom bersama-sama saya, Cikgu Syakira binti Abdul Rahman untuk skor bahagian B, Bahasa Melayu STPM semester 1. Sebelum kita teruskan perbincangan, lebih baik kita mengetahui bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya dalam bahagian ini. Untuk pengetahuan semua, soalan yang akan ditanya dalam bahagian B ini berdasarkan sukatan pelajaran Bahasa Melayu STPM semester 1. Okey, bentuk soalannya yang pertama maksud, frasa atau ungkapan. Yang kedua, soalan pemahaman berdasarkan petikan. Dan yang ketiga, soalan esei. Baiklah, kita teruskan dengan perincian bahagian B. Soalan yang akan dikemukakan dalam bahagian ini berdasarkan petikan yang jumlah patah perkataannya antara 300 hingga 350 patah perkataan. Anggaran soalan bagi bahagian ini antara 3 hingga 5 soalan. Okay. Untuk menjawab bahagian ini, saya memberi cadangan supaya calon-calon menggunakan masa selama 40 minit. Iaitu 10 minit diperuntukkan untuk menjawab soalan pemahaman. Manakala 30 minit lagi untuk menjawab soalan esei. Untuk pembahagian markah pula, bahagian ini memperuntukkan sebanyak 30 markah. Iaitu 10 markah untuk bahagian pemahaman dan 20 markah untuk soalan esei. Bagi perincian markah bahagian esei pula, keseluruhan markah bagi bahagian ini sebanyak 20 markah. Terdapat dua aspek yang dinilai iaitu aspek isi dan juga aspek bahasa. Untuk isi diperuntukkan sebanyak 15 markah. Daripada 15 ini calon perlu menjawab 3 isi. Ini bermakna satu isi 5 markah. Untuk bahagian isi ini calon boleh juga mengemukakan lebih daripada 3 isi. Tetapi calon-calon perlulah menjawab tidak melebihi daripada 150 patah perkataan. Baiklah, kita pergi kepada aspek bahasa pula. Bagi perincian markah bahasa, diperuntukkan sebanyak 5 markah. Daripada 5 ini akan dinilai dari aspek penggunaan bahasa dan juga dari aspek kohesi dan koheren. Mari kita lihat pula contoh soalan bagi bentuk maksud frasa atau ungkapan. Soalan ini dipetik daripada soalan STPM tahun 2018. Untuk menjawab soalan ini, calon perlulah mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, jawapan mestilah lengkap, mempunyai subjek dan predikat. Kemudian yang kedua, perkataan yang ada dalam frasa yang diberikan itu perlu ditukar kepada perkataan yang bersinonim dengannya. Kemudian perkara yang ketiga, calon digalakkan untuk memulakan jawapan dengan frasa tersebut bermaksud. Jadi jawapan bagi soalan ini begini ya. Frasa tersebut bermaksud hutan yang luas. Rimba ditukar kepada hutan yang dikekalkan sebab yang itu merupakan kata hubung. Okay, tak bertepi tukarkan kepada perkataan luas. Untuk jawapan 21B pula, frasa tersebut bermaksud melawan perbuatan buruk manusia. Menentang ditukarkan kepada perkataan melawan. Angkara pula, perkataan ini ditukarkan dengan perbuatan buruk. Jika calon hanya mengemukakan perbuatan saja, ini tidak menunjukkan sinonim bagi perkataan angkara. Okey, calon-calon boleh menukar pada perkataan perbuatan buruk ataupun perbuatan jahat.
Manusia, manusia. Jadi jawapannya, frasa tersebut bermaksud melawan perbuatan buruk ataupun perbuatan jahat manusia. Untuk menjawab soalan pemahaman pula, calon-calon perlulah mengambil berat tentang beberapa perkara. Yang pertama, jawapan dalam soalan ini mestilah berdasarkan petikan sahaja. Seterusnya, calon dicadangkan supaya membaca soalan terlebih dahulu. Kenapa calon perlu membaca soalan terlebih dahulu? Supaya calon-calon dapat mengenal pasti kata kunci yang akan ditanya dalam petikan. Antara kata kunci yang terdapat dalam soalan ini ialah berikan, apakah, nyatakan, mengapakah. Bagi soalan kata kunci yang bermula dengan mengapakah, calon perlu memberikan sebab, punca ataupun faktor yang terdapat dalam petikan. Kata kunci yang seterusnya, mesej. Mesej penulis. Kalau bagi soalan mesej penulis ataupun saranan penulis ataupun pesanan penulis, calon perlu menggunakan kata penegas seperti hendaklah, mestilah dan perlulah. Bagi jawapan untuk soalan sebegini, calon perlu menggunakan ayat sendiri dengan mengolah isi yang diberi dalam petikan. Baiklah, kita lihat contoh soalan bagi soalan pemahaman. Soalan ini diambil daripada soalan STPM 2014. Soalannya, berikan 2 prestasi Kuala Lumpur berdasarkan laporan Indeks Kehijauan Asia. Kehendak soalan ini iaitu berikan 2 prestasi. Maksudnya, calon perlu mengemukakan 2 isi. Markah yang diperuntukkan pula 4 markah. Jadi, hal ini bermaksud calon perlu mengemukakan 1 isi dan juga 1 huraian ringkas. Mari kita lihat melihat pula jawapan bagi soalan ini. Isi yang pertama. Jika dilihat secara terperinci, aspek pengangkutan dan kualiti udara di Kuala Lumpur melebihi tahap sederhana. Isi yang kedua pula, bagi aspek penggunaan tanah dan bangunan serta tadbir urus alam sekitar pula, prestasi Kuala Lumpur adalah sederhana. Jika ayat yang terdapat dalam petikan itu sudah lengkap, calon boleh menyalin terus daripada petikan. Jika ayat ini tidak lengkap, calon perlu mengolah ayat bagi ayat itu menjadi ayat yang lengkap. Untuk kata kunci yang seterusnya iaitu apakah. Soalan ini dipetik daripada tahun 2018. Apakah reaksi Tok Tua dan keluarganya apabila habitat mereka diganggu? Soalan ini diambil daripada petikan cerpen. Kehendak soalan ini reaksi Tok Tua dan keluarganya. Calon perlulah mengemukakan 2 reaksi. Reaksi Tok Tua dan juga keluarganya. Markah yang diperuntukkan sebanyak 4 markah. Okey, reaksi yang pertama, dia dikejutkan. Kemudian yang kedua, bertempiaran larilah. Seterusnya amat takut. Menghendap kawasan yang mengeluarkan bunyi. Lama-kelamaan bunyi itu menjadi biasa. Pujuk Tok Tua, ni semuanya reaksi. Kemudian bimbang tentang keselamatannya. Daripada isi-isi yang diberikan ini, calon perlulah menjawab jawapan dengan menggunakan ayat yang lengkap. Jika soal isi ini dia dikejutkan, jadi calon perlulah
membina ayat seperti apabila habitat mereka diganggu, Tok Tua amat terkejut ataupun Tok Tua terkejut. Dia ini merujuk kepada Tok Tua. Jadi bertempiaran lari, calon perlulah menukarkan kepada anak-anak keluarga Tok Tua bertempiaran lari kerana mereka amat takut. Kemudian ayat yang seterusnya untuk menghendap kawasan yang mengeluarkan bunyi, calon bolehlah menjawab sebegini. Keluarga Tok Tua menghendap kawasan yang mengeluarkan bunyi. Begitu juga dengan isi yang seterusnya. Calon perlulah menjawab menggunakan ayat yang lengkap. Seterusnya bagi contoh kata kunci nyatakan. Kalau nyatakan, calon perlulah mengemukakan ataupun menyenaraikan. Bagi soalan ini, calon perlulah menyatakan 4 peranan atau menyenaraikan 4 peranan guru dalam menyempurnakan keberhasilan murid. 4 markah yang diperuntukkan. Ini bermaksud daripada petikan itu, calon perlulah memberikan 4 isi. Isi yang pertama, guru perlu memainkan peranan dalam memupuk budi pekerti dan nilai murni sejagat. Isi yang seterusnya, perubahan peranan guru dalam penyampaian kandungan pengajaran dalam bilik darjah. Guru turut dituntut agar menjadi kreatif dan inovatif. Guru perlu membudayakan inovasi, menyediakan kepelbagaian bahan rangsangan. Kata kunci yang seterusnya, mengapakah? Soalan ini diambil daripada soalan tahun 2020. Mengapakah faktor keluarga dikaitkan dengan ketagihan bermain permainan video dalam kalangan anak-anak? Kehendak soalan, mengapakah faktor? Mengapakah faktor keluarga? Isi yang diperuntukkan 4 markah. Jadi calon perlu mengemukakan 1 isi, 1 huraian ringkas. Untuk soalan mengapakah, calon perlu mencari sebab ataupun faktor. Mari kita lihat kepada petikan ini. Isi yang pertama. Ada ibu bapa yang menyogok peranti permainan video kepada anak-anak. Itu isi huraiannya, terutamanya ketika ibu bapa sibuk dengan urusan masing-masing. Isi yang kedua pula, terdapat pula ibu bapa yang memberikan telefon pintar yang mempunyai aplikasi permainan video. Isi seterusnya kepada anak yang berusia 4 tahun untuk menangani kerenah anak. Ini huraian. Kata kunci yang seterusnya, apakah mesej penulis dalam petikan tersebut? Calon-calon perlu memberikan mesej penulis dan menggunakan kata penegas, iaitu kita hendaklah, perlulah. Markah yang diperuntukkan 2 markah. Untuk soalan mesej, calon perlu mengemukakan 1 isi, 1 huraian. Dan calon perlu mengemukakan ayat sendiri. Tidak boleh menyalin terus daripada petikan, tetapi mengolah ayat daripada petikan menjadi ayat yang lengkap dengan menggunakan kata kunci perlulah, hendaklah, mestilah. Cadangan bagi jawapan ini, kita lihat pelbagai pihak perlulah mengambil langkah untuk menghidupkan semula semangat kejiranan di negara kita. Isinya mengambil langkah, pihak perlulah
mengambil langkah isi, huraiannya untuk menghidupkan semula semangat kejiranan di negara kita. Bagaimana isi ini diperoleh? Mari kita lihat daripada petikan. Tindakan sesetengah persatuan penduduk perumahan untuk mengeratkan hubungan sesama jiran perlu diberi pujian. Jadi, daripada ayat ini, kita olah menjadi pelbagai pihak perlulah mengambil langkah untuk menghidupkan semula semangat kejiranan di negara kita. Baiklah, kita teruskan dengan soalan terakhir bagi bahagian B, iaitu soalan esei. Untuk menjawab soalan ini, calon perlulah mengetahui beberapa perkara. Yang pertama, bagi esei bahagian B ini, calon tidak perlu mengemukakan pendahuluan dan juga kesimpulan. Tetapi, calon perlu memulakan perenggan dengan perenggan isi. Setiap satu isi perlu ditulis dalam satu perenggan. Ini bermaksud jika calon mengemukakan 3 isi, jadi calon perlu menulis 3 perenggan. Jika 5 isi, 5 perenggan. Untuk jumlah patah perkataannya pula tidak boleh melebihi 150 patah perkataan. Calon digalakkan untuk menjawab lebih daripada 101 perkataan supaya markah bahagian bahasa tidak dikurangkan. Berbalik kepada isi yang perlu dikemukakan oleh calon, calon boleh memberikan lebih daripada 3 isi. Tetapi jumlah patah perkataannya tidak boleh melebihi daripada 150 patah perkataan. Calon perlulah cakna tentang bilangan patah perkataan ini. Seterusnya, untuk menjawab soalan ini, calon perlu membuat 4 ayat bagi satu isi. 4 ayat tersebut ialah yang pertama, ayat bagi isi utama. Seterusnya, ayat huraian isi utama. Ketiga, contoh untuk mengukuhkan hujah. Keempat, huraian contoh atau penegasan isi. Dan calon-calon perlulah ingat bahawa bagi soalan esei, calon tidak boleh menyalin ayat dalam petikan. Contoh bagi jawapan untuk bahagian esei. Soalan ini dipetik daripada soalan STPM 2019. Soalannya, kerajaan meletakkan hasrat yang tinggi untuk memastikan setiap murid menjadi insan yang gemilang. Petikan ini diambil daripada teks yang diberikan. Tetapi, calon tidak boleh mengambil jawapan daripada petikan yang diberikan. Baiklah, kita lihat soalannya. Pada pendapat anda, apakah kriteria yang perlu ada dalam diri pelajar untuk menjadi insan yang gemilang? Panjang jawapan anda hendaklah tidak melebihi 150 patah perkataan. Apakah kehendak soalan ini? Apakah kriteria? Maksudnya, calon-calon perlulah memberi kriteria yang perlu ada dalam diri untuk menjadi insan yang gemilang. Mari kita lihat contoh soalan. Okey, ini kehendak soalannya. Okey. Contoh jawapan bagi soalan sebentar tadi. Yang pertama, calon perlu mengemukakan isi utama. Ada dalam ayat pertama.
Berpegangan teguh pada ajaran agama merupakan antara kriteria untuk menjadi insan gemilang. Huraiannya, dengan cara ini, mereka dapat membezakan sama ada tindakan yang dilakukan oleh mereka betul atau tidak. Contohnya, pelajar tidak akan terpengaruh dengan penyalahgunaan dada. Hasilnya, mereka akan sentiasa menghindari daripada sesuatu yang merosakkan diri. Jika kita lihat markah untuk jawapan ini, isi utama diberikan 2 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah dan juga huraian contoh 1 markah. Jika calon tidak dapat menyatakan contoh, calon juga boleh memberikan isi lanjutan yang hampir sama dengan isi utama ini. Jumlah patah perkataannya pula. Bagi jawapan ini, sebanyak 46 patah perkataan bagi perenggan ini. Jadi, calon dicadangkan supaya menjawab 40 hingga 50 patah perkataan bagi setiap perenggan. Bergantung kepada isi yang diberikan. Jika isi 5, calon perlu mengemukakan antara 25 patah perkataan hingga 30 patah perkataan satu perenggan. Sebelum saya mengakhiri perbincangan kali ini, mari kita lihat pula analisis soalan bentuk petikan. Bagi tahun 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 dan juga 2020, petikan diambil daripada artikel yang mengemukakan isu tertentu. Jumlah soalan pula ada yang 3, 4 ataupun 5 soalan yang dikemukakan. Bagi tahun 2016 pula dan juga 2018, petikan diambil daripada petikan cerpen. Jadi calon-calon perlulah membaca petikan dengan teliti dan mengetahui isu yang dikemukakan oleh penulis supaya calon-calon dapat menjawab soalan dengan baik. Besarlah harapan saya supaya calon-calon dapat menjawab soalan bahagian B, terutamanya soalan esei, supaya calon-calon tidak kehilangan markah yang sangat banyak bagi soalan esei iaitu 20 markah. Saya doakan agar calon-calon STPM semester 1 dan juga ulang 1 dapat menjawab soalan bagi bahagian B dengan baik. Sekian, terima kasih daripada saya. Semoga anda semua berjaya dalam peperiksaan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.